Okey, sekejap ya. Bahan tak masukkan lagi. Bab 3. Okey, alright. Jom kita sengat bahan. Okey, alright. So dalam topik ini, kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama adalah tentang simpanan. Apa itu simpanan? Yang kedua tentang pelaburan. Apa itu pelaburan? Yang ketiga tentang kredit, berkaitan dengan kad kredit, belian secara hutang, nak kira kad kredit, itu bahagian ketiga. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pembelian secara hutang. Okey, jadi simpanan, kredit dan hutang. So ada 4 benda kita kena belajar hari ni, yang mana kalau kita faham benda tu semua, benda akan jadi simple dan senang. Okey, satu persatu tengok. So untuk hari ni kita akan tengok bahagian simpanan saja dulu. Simpanan je dulu. Okey, harap-harap sempat kita habiskan dalam masa sejam setengah ni. Okey, dalam tajuk simpanan ni, kita kena tahu ialah apa benda simpanan tu? Apa maksud simpan tu? Okey. Okey, apa maksud simpanan tu? Simpanan ni secara umumnya adalah kita sebahagian daripada pendapatan kita yang kita simpan dan tidak digunakan. Itu maksud simpanan. Tapi tak ada sebenarnya berikan definisi simpanan, tak ada. Okey, alright. Cuma nak tahu dekat sini lah, dalam topik simpanan ni, kita ada 3 bentuk simpanan. Okey? 3 bentuk simpanan. Okey. Kita ada akaun bank. Okay, kita buka akaun bank. Okay, kita akan ada akaun simpanan. Itulah simpanan biasa lah kita panggil. Okay, alright. Simpanan biasa kita ni, okay, kita akan dapat buku bank, kita boleh masuk duit ikut suka kita. Okay, alright. Kita boleh keluar duit ikut suka kita, ikut suka nak keluarkan berapa banyak pun, nak berapa banyak pun boleh, okay, nak transfer bila masa pun boleh. Itulah ciri-ciri akaun simpanan. So daripada apa yang saya cerita tadi, kita boleh beritahu lah apakah ciri-ciri akaun simpanan. Yang pertama sekali akaun simpanan kita ialah kita boleh menyimpan okay, atau mengeluarkan, okay, ada sebarang amount. Maksudnya tidak ada had tertentu yang mana kita boleh keluarkan. Nak keluarkan RM1 pun boleh, RM2 pun boleh, nak simpan 50 sen boleh, tak salah, semua boleh. Itulah ciri pertama akaun simpanan. Kita boleh simpan, kita boleh keluarkan pada sebarang amount. Okay. Yang kedua ialah kita akan diberikan kadar faedah ikut tempoh simpanan. Itu ciri yang kedua lah. Okay. Kita akan diberikan faedah, keuntungan ikut tempoh simpanan. Okay. Bukan kata simpanan tetap je. Dia tak katalah siapa simpan duit dalam bank ni, okay, setiap tahun akan diberikan faedah 5%. Tak macam itu. Okay. Sebab apa? Sebab duit kita sentiasa keluar masuk. Jadi tak bolehlah kita buat. Saya tak bagi yang sama. Mungkinkah kita simpan hanya sekadar, contoh kita simpan RM5,000, sampai hujung tahun kita simpan RM3,000 je. So faedah tu akan kira untuk RM3,000 tu je lah. Tak adalah kira RM5,000. Okay. Jadi dia punya simpanan, dia punya faedah tu akan dibayar ikut tempoh simpanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, okay, bila kita simpan duit dekat bank macam biasa tu, yang mana kita boleh keluar duit, masuk duit ikut suka bila masa, jadi kadar faedah yang ditawarkan adalah rendah. Rendah saja. Okay, kalau awak tengok buku bank awak, penyertaan bank awak, biasanya dia bagi dalam apa kata, dah 1% ke 1% ke 0.05% ke, sikit, rendah je. Sebab apa? Sebab dia tak memberikan keuntungan pada bank. Sebab kita simpan duit dekat bank, kemudian kita keluarkan bila masa. Jadi bank tawarkan kadar faedah, kadar keuntungan yang rendah sahaja. Okay. Yang ketiga, okay, yang keempat, okay, kita boleh, kita akan diberikan buku akaun simpanan. Sebagai bukti dia, bila simpan duit dekat bank, kita ada buku akaun simpanan. Kita boleh sentiasa update buku bank tersebut lah. Boleh update selalu. Tapi zaman sekarang ni, bank sudah tidak keluarkan lagi buku bank. Okay, dia tak keluarkan buku bank lah. Semuanya boleh check secara online sahaja. Okay, dah tak ada dah bank gunakan buku akaun bank. Malah kita nak beli, nak simpan duit, ambil duit, dia sebagai IC saja dah memadai dah sekarang ni. Tak perlu bawa buku bank ke bank untuk keluarkan duit atau masukkan duit. Dan yang kelima adalah, kita boleh membuat pengeluaran di kaunter bank
ataupun di mesin ATM ataupun secara online. Okey, atas talian lah. Okey, itu dia. Boleh buat pengeluaran dekat kaunter, okey, dekat ATM ataupun secara online. Itulah ciri-ciri akaun simpanan biasa kita. Okey, alright. Ni apa kata mungkin boleh keluar dalam exam kita. Berikan 3 ciri akaun simpanan. Contoh, bagilah salah satu. Kita bagi 5 sini. Pilihlah 3 saja. Okey. Alright, ini adalah bentuk simpanan yang pertama, iaitu akaun simpanan namanya. Okey, ini namanya adalah akaun simpanan. Okey, bagi yang apa tu, kawan kita yang DLP, harap fahamlah apa yang maksud saya, akaun simpanan ni. Okey, saving. Okey, yang kedua adalah bentuk akaun simpanan juga. Namanya tadi kita ada akaun simpanan. Sekarang yang kedua pula adalah simpanan tetap lah nama dia. Tadi adalah namanya adalah akaun simpanan. Okey, ada 5 ciri kita buat kat situ. Jadi boleh senaraikan, boleh ikut, boleh ingat, boleh hafal. Okey, jadi kalau soalan keluarlah, nyatakan ciri-ciri akaun simpanan, inilah ciri-ciri dia. Okey, yang berikutnya adalah akaun simpanan tetap. Okey, tetap. Kali ni beza dia adalah, tadi adalah akaun simpanan. Yang ini dia kata tetap. Bila sebut tetap, maksudnya adalah akaun tersebut mesti mempunyai amount dan tempoh tertentu. Contoh katakan kita perlu nak buka akaun simpanan tetap ni, bank kata mesti simpan RM5,000 selama 6 bulan. Contoh. Jadi dia ada tempoh masa yang tertentu yang kita kena akur, dan kita juga kena simpan juga sejumlah wang yang kita kena akur. Paling kurang RM5,000 contohnya. Paling kurang 5 tahun contohnya. 5 bulan contohnya. Okey. Jadi dia mesti ada sejumlah amount dan tempoh masa tertentu yang perlu disimpan. Okey, yang perlu disimpan. Okey, ini ciri yang pertama lah. Okey, ada tempoh, okey. Ada mempunyai amount dan tempoh masa tertentu yang perlu disimpan. Okey. Biasa bank akan tawarkan tempoh sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun. Biasanya gitulah. Alright. Okey, dan amountnya pula kadang-kadang bank kata 3,000 saja, ada 5,000, bergantunglah. Alright. Okey, yang kedua ialah kadar faedah, kadar faedah yang lebih kompetitif. Maksudnya ini adalah kalau akaun simpanan dia akan bagi rendah sangat-sangat. Tapi kalau yang ini pula dia akan bagi lebih baguslah. Contoh katakan dia bagi 3% ataupun 5% contohnya. Okey, alright. Kenapa dia boleh bagi yang tinggi? Sebab apa? Sebab bila kita buat simpanan tetap ni, kita tak boleh nak keluarkan duit pada bila-bila masa lah, kecuali sampai tempohnya. Jadi bank boleh guna duit kita tu untuk buat pelaburan yang lain. Berbanding dengan akaun simpanan biasa ni, kita boleh keluarkan duit tu pada bila masa. Jadi bank tak boleh nak guna duit kita. That's why faedah yang murah. Tapi yang ini faedah yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak keluarkan duit tu dan bank boleh guna duit kita untuk buat pelaburan yang lain, untuk dapat keuntungan. Okey. Yang ketiga, kadar faedah, simpanan hanya boleh dikeluarkan, simpanan boleh dikeluarkan, selepas tempoh matang. Itu benda dia. Kalau bank kata mesti simpan RM5,000 selama 6 bulan, mesti simpan 6 bulan. Selagi tak sampai 6 bulan, tak boleh dikeluarkan. Kalau keluarkan, habislah. Okey. Kemudian, kalau akaun simpanan, kita diberikan buku simpanan. Tapi kalau yang ini boleh simpanan tetap ni, kita akan diberikan sijil simpanan sebagai bukti penyimpanan kita tu. Kita akan dapat sekeping sijil yang maklumkan bahawa kita simpan sekian-sekian jumlah yang untuk sekian waktu. Kita tak ada buku bank. Kita hanya diberikan satu sijil simpanan. Satu sijil simpanan sebagai bukti kita menyimpan dan juga menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan yang keempat ialah alright, kadar faedah akan berkurang jika dikeluarkan lebih awal. Contoh katakanlah kita simpan RM10,000 katakan, bank kata mesti simpan 6 bulan.
faedah adalah 5%. Contoh, katakan, baru simpan 3 bulan, tiba-tiba kita perlukan duit sangat-sangat, kata-kata. Terpaksa keluarkan duit. Ini. Boleh tak? Boleh. Okay, boleh keluarkan. Tetapi, tak dapatlah faedah 5% tu. Mungkin dapat faedah 2% saja ataupun 1% saja. Bergantung pada tempoh masa lah. Itu maksud kadar faedah berkurang kalau keluarkan duit tersebut lebih awal. Okay? Kita masih boleh keluarkan juga. Tak ada masalah. Tetapi, duit kita tu tak dapatlah faedah seperti mana yang kita harapkan. Patut simpan 10,000 6 bulan dapat 5%, tapi sebab kita keluarkan awal tak dapat 5%. Mungkin dapat 1% saja, mungkin dapat 2% saja. Bergantunglah keadaan kita. Bergantung keadaan yang kita dapat tu lah. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, sekejap ya, panas bijak sini. Okey, itu adalah akaun simpanan tetap. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, sekarang kita tengok pula yang ketiga bentuk simpanan, iaitu akaun semasa. Kali ini dia kata akaun semasa. Tadi first simpanan, kemudian simpanan tetap, sekarang akaun semasa. Okey, apa pula ciri-ciri akaun semasa? Okey, akaun semasa ni nak kenal mudah saja, iaitu kita tengok mana-mana individu yang ada buku cek. Boleh bayar duit, boleh bayar barang guna cek, apa semua. Itulah ciri-ciri akaun semasa. Okey. Sekejap, saya catat dulu. Ciri yang pertama, akaun bank akaun semasa ni. Alright. Boleh digunakan untuk persendirian, ataupun perniagaan. Ini beza dia. Perniagaan. Untuk akaun lain tak boleh guna benda ni. Tak boleh guna untuk perniagaan. Tapi untuk yang ni boleh. Yang kedua, kita akan diberikan kemudahan buku cek. Maksudnya kita boleh bayar barang guna cek. Sign dalam buku cek tu, bagi dekat peniaga. Beri kat penjual kita tu. Kita kata, ini bayaran aku lah. Aku bayar guna cek contohnya. Jadi boleh guna cek. Kemudian dekat sini juga kita akan diberikan kemudahan overdraft dengan cas. Apa maksud kat sini? Maksud sini lah, kalau kita ada akaun semasa, contohnya kita simpan duit 10,000 saja. Tapi bank kata, Encik boleh guna akaun ini sehingga maksima RM20,000 contohnya gitu. Kita simpan 10,000 je, tapi kita boleh guna sampai 20,000. Itu namanya lah overdraft. Tapi kena cas lah. Alright. So kita belanja lebih. Itu maksud gitu. Maksudnya sini lah, kita dah ada duit. Akaun ni kata kita kena ada duit RM10 contohnya, kita masuk RM10,000. Tapi kita boleh berbelanja sehingga lebih dari itu. Ikut yang bank bagilah. Itu namanya lah overdraft. Dan bila kita guna overdraft, kita akan dikenakan cas tambahan lah. Kemudian buku cek ni juga kita akan dikenakan dengan dengan cas perkhidmatan. Kalau kita guna buku cek pun kita kena cas juga ni. Sebab apa? Sebab bank bagi kita buku cek. Jadi kita kena bayar untuk buku cek tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat pula. Kita perlu ada seorang penjamin ataupun perujuk untuk buka akaun tersebut. Maksudnya ni lah, bukan semua orang boleh buka akaun semasa ni. Hanya orang-orang tertentu saja dan mereka perlu bawa seorang penjamin atau perujuk. Apa tujuan penjamin ni? Tujuan penjamin ni lah, andai kata contoh kita tak mampu nak bayar duit tersebut, penjaminlah yang kena tanggung bayaran tersebut. Itu sebab kita ada penjamin. Jadi bukan semua orang boleh buka akaun semasa. Ada syarat dia. Kalau kata silap saya, setiap orang ni siapa nak buka akaun semasa mesti ada pendapatan lebih kurang dalam 80,000 setahun. Baru boleh buka buku cek. Kalau tidak, tak boleh buka. Jadi bukan semua orang lah. Lepas tu, untuk yang ni pula, dia tiada faedah diberikan. Tetapi dikenakan cas perkhidmatan. Dua akaun sebenarnya tadi, kita dapat faedah. Kita diberikan bayaran keuntungan. Tapi untuk yang ini, kita tak ada faedah diberikan. Sebenarnya kita yang kena bayar.
cas perkhidmatan. Sebab kita guna perkhidmatan ni. Inilah ciri-ciri bagi akaun semasa, akaun simpanan tetap dan juga akaun simpanan biasa. Okey. Yang ini kalau boleh tertulis elok-elok, terlekat di dinding, baca hari-hari. Boleh ingatlah benda ni. Okey. Itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Okey, jap. Okey, itu yang pertama kita tengok. Okey, sama macam sebut tadi ni. Okey, ni pun tadi sebut tadi dah ni. Okey, ni tadi. Alright. Banyak benda lah. Okey, lepas tu lagi. Okey, semua tak ada apa. Semua sama tadi lah. Okey, sekarang kita tengok yang kedua pula. Yang kedua pula ialah. Okey, yang kedua ni tak payah markah sebuah lah. Tak perlu markah. Okey, yang kedua pula ialah nak belajar tentang pelaburan pula. Tadi simpanan. Simpanan ada 3 jenis. Akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun simpanan semasa. Okey, ketiga-tiga ni ada ciri-ciri yang berbeza, ada juga yang sama, tapi keseluruhannya ialah kita boleh guna benda ni untuk kegunaan harian kita. Okey, yang kedua adalah pelaburan. Pelaburan. Apa pula pelaburan? Okey, pelaburan. Apa pula pelaburan? Okey, duit kita ada lebih. Yang pertama kita boleh simpan, yang kedua kita boleh melabur. Tapi apa pula pelaburan? Okey, ini yang kedua kita belajar. Okey, bila awak dah bekerja nanti, awak ada gaji nanti, lepas dah tolak semua perbelanjaan awak semua tu, awak akan ada duit baki. Duit baki yang awak boleh gunakan sama ada nak berbelanja ataupun nak menyimpan. Okey, jadi duit tersebut kalau kita simpan pula ada 3 jenis. Sama ada akaun simpanan, akaun simpanan semasa ataupun akaun simpanan, akaun simpanan, simpanan tetap ataupun akaun semasa. Okey. Yang kedua, boleh guna duit awak yang lebih tu untuk membeli, untuk membuat pelaburan. Membuat pelaburan. Nama pun melabur. Jadi apa dia pelaburan ni? Pelaburan ni maksudnya lah kita membeli saham, amanah saham ataupun kita beli hartanah. Kita beli rumah, beli kereta. Itu maksud pelaburan. Pelaburan ni ada 3 jenis. Kena ingat. Yang pertama adalah pelaburan pembelian saham. Pembelian saham. Yang kedua adalah pembelian amanah saham. Jadi ada beza. Saham dengan amanah saham. Alright. Yang pertama tadi adalah pembelian saham. Yang kedua adalah pembelian amanah saham. Jadi saya terangkan apa beza dia. Yang ketiga adalah dana equity. Apa dia dana equity ni? Iaitu hartanah. Hartanah. Hartanah yang apa dia bentuknya? Contoh bangunan, rumah, kedai, kereta, apa-apa sajalah, tanah, apa tu. Itulah equity namanya. Equity bukan equita. Alright. Apakah benda-benda itu? Alright. Apakah benda-benda itu? Alright. Yang pertama sekali ialah saham. Saham ni apa dia? Saham adalah unit yang dikeluarkan oleh syarikat. Syarikat dan kita membeli melaburlah. Kita membeli dan melaburlah. Untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan. Ini secara umum lah macam tu. Alright. Maksudnya sinilah saham ni dikeluarkan oleh syarikat-syarikat. Contoh macam mana? Petronas, TNB, MAS, Air Asia, TV3. Syarikat-syarikat. Mereka keluarkan maklumat, keluarkan iklan kata sejumlah 1 juta saham untuk dijual. Kita pun beli. Jadi bila kita beli begitu, maka kita pun dah jadi pemilik syarikat tersebut. Itu secara umum macam tu. Ini sebagai contoh sini ya. Contoh supaya kita lebih jelas lagi. Saham ni contoh lah. Ni contoh. 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 Tengok contoh. Alright. Mana contoh? Contoh. Saya sini ya. Kejap. Contoh. Contoh. Contoh yang mudah kita buat. Katakan Air Asia. Air Asia. Contohnya. Mengeluarkan iklan. Terbitan saham
terbitan saham berjumlah 1 juta. 1 juta unit, okey, unit dengan harga RM RM1 seunit. Contoh ni contoh. Katakan Air Asia keluarkan iklan, kata mereka mengeluarkan mungkin nak menerbitkan sejumlah 1 juta saham dengan harga RM1. Apa tujuan dia buat ni? Tujuannya untuk kumpul modal. Jadi mereka ni, syarikat-syarikat ni nak dapat duit senang je. Mereka terbitkan saham. Okey, mereka pun buat iklan. Okey, buat iklan Air Asia mengeluarkan saham baru berjumlah 1 juta unit untuk dimiliki dengan harga RM RM1. Itu contoh. Lepas tu kita pula buat apa? Kita belilah saham tersebut. Kita pun beli. Okey? Contoh. Okey, kita beli saham tersebut, okey, dengan bila kita beli saham tersebut, maka kita sudah menjadi pemilik Air Asia. Pemilik Air Asia. Tapi contohlah katakanlah. Katakan, saya tengok sikit nama sini lupa. Okey, katakan Anis. Anis, okey. Katakan Anis, okey, buat keputusan kata nak beli. Ini contoh. Contoh katakan Anis beli, katakan 1,000 unit. Anis beli 1,000 unit saham. 1,000 unit saham. Contoh. Jadi Anis pun dah jadi pemilik Air Asia. Tapi hanya sekadar 1,000 je lah. Kalau 1,000 tu berapa persen? Okay. Anis beli 1,000 saham kan. Jadi 1,000 saham daripada 1 juta contohnya. Jadi Anis hanyalah menjadi pemilik Air Asia tu pada kadar 0.1% sahaja. Sikit sangat. Tapi tetap pemilik. Bila orang tanya, kau kerja apa? Kau ada syarikat ke? Ada. Kau ada syarikat Air Asia contohnya gitulah. Alright? Tapi sikit saja. Maksudnya kita tak boleh nak keputusan pun. Sebab kita hanyalah minoriti. Kecil je. Berbanding orang lain yang beli sampai 1 juta, 500,000 tu ada lagi kuat lah. Okay, lagi kuat lah. Ada contoh. Okay, kemudian apa kita dapat? Okay, hasil daripada pelaburan ini, hasil daripada pelaburan ni, hasil daripada pelaburan akan diberikan dividen. Dividen. Okey, iaitu bila hujung tahunnya Air Asia kata kami mengumumkan pemberian dividen berjumlah 5% untuk setiap unit saham. Contoh. Jadi Anis yang beli 1,000 tadi, katakan Anis beli 1,000 tadi, dia kena bayar RM1,000. Hujung tahun RM1,000 tersebut darab dengan 5%. Jadi dapatlah kadar faedah RM500 contohnya. Jadi itulah cara dia. Okey, itu cara. Nak simpan dekat bank, keluar masuk. Jadi cara kita buat gini lah. Kita melabur dan beli saham. Jadi bila kita melabur beli saham, kita mungkin akan untung besar, mungkin akan rugi besar. Okey, itu sebab dia. Alright. Dia ada risiko lah sini ya. Okey, pembelian saham ini mempunyai risiko yang tinggi, pulangan yang tinggi dan tahap kecairan yang sederhana. Okey, apa maksud benda ni? Okey. Maksudnya ialah risiko yang tinggi maksudnya ialah kita ni senang sangat nak untung dan senang sangat nak rugi. Itu maksud risiko yang tinggi. Yang kedua, pulangan tinggi. Sebab apa? Main saham ni kadang-kadang katakan hari ni kita beli saham harga RM1. Esok tiba-tiba katakan melonjak saham tersebut harga jadi RM5. Dah untung dah tiba-tiba. Okey, jadi sentiasa dapat pulangan tinggi. Tapi kecairan sederhana. Sederhana kenapa? Bila harga jatuh, kita nak menjual saham tersebut, bukan semua orang nak beli. Jadi sukar untuk jual semula. That's why kata tahap kecairan, tak nak jual balik, rendah. Sederhana saja. Okey, itu adalah unit saham. Okey, yang kedua, amanah saham. Tadi saham. Sekarang ni amanah saham. Apa pula amanah saham ni? Amanah saham ni pula ditawarkan oleh bank. Okey, yang tadi ditawarkan oleh syarikat. Okey, yang ini ditawarkan oleh syarikat. Beza dia. Yang ini ditawarkan oleh bank. Tu beza dia dengan saham. Dan dijamin oleh kerajaan. Beza je. Okey, alright. So, amanah saham dikeluarkan oleh bank ni dijamin oleh kerajaan. Maksudnya kita takkan rugilah maksudnya. Okey, kalau berlaku apa-apa kat bank, kerajaan akan tanggung. Itu maksud begitu. Okey. Contoh apa dia? Okey, contoh amanah saham apa dia? Amanah saham Bumi Putera, ASB. Ataupun amanah saham nasional. Ataupun amanah saham 2020. Okey.
okey, ataupun Adam, ada juga Adam. Banyaklah jenis amanah saham yang dikeluarkan oleh bank-bank kan. Jadi contohnya yang paling kelima adalah amanah saham lah. Amanah saham Bumi Putra, amanah saham nasional, amanah saham 2020, Adam 50 dan macam-macam. Banyak faedah. Okey. Okey, so yang ini okey. Cuma lupa betul tadi. Yang siapa yang berminat nak melabur unit saham ni, mereka perlu ada. Mereka perlu ada, okey. Mereka perlu ada pengetahuan dalam soal jual beli saham. Sebab apa? Sebab semuanya kita kena urus sendiri. Okay. Jika kita tak pandai beli saham, tersilap beli saham, kita rugi. Tapi untuk ASB, untuk amanah saham ni pula, kita tak perlukan orang pandai untuk beli saham ni. Kerana urusan pelaburan saham, okay, diuruskan oleh orang bank lah, oleh bank. Bank yang uruskan. Kita hanya beli saham tersebut, duit itu, saham itu, mereka akan gunakan untuk buat pelaburan. Kita tak perlu tahu apa-apa. Okay? Jadi maksudnya inilah, tak tahu tentang saham pun tak apa. Kita just buat bayaran je. Cukup time, dapat hasil. Kita tidak akan rugi untuk pembelian saham amanah. Cuma bezanya, okay, saham amanah ni, dia punya pulangan tu sederhana. Rendah. Okey, untuk saham ni dia tiada risiko. Okey, dari segi risiko dia tiada. Okey, tiada risiko. Sebab apa tiada risiko? Ditanggung oleh kerajaan. Okey, jadi ini ditanggung oleh kerajaan. Biasa kerajaan ni kalau awak pernah pergi bank, okey. Okey, nama ada orang jumpa kat pintu bank tu, okey, pintu bank tu ialah ada nampak perkataan PIDM. Inilah nama syarikat ataupun nama pelindung yang melindungi wang kita. Jadi apa-apa PIDM akan tanggung. Bank terbakar ke apa sekalipun, duit kita akan ditanggung oleh PIDM. Maksudnya kita tidak akan rugi. Tapi kalau kes yang ini, kes saham ni, katakan ASL terbakar. Okay, kita tak akan dilindungi. Duit kita hangus itu je lah. Contohnya. Okay, alright. Jadi untuk amanah saham, tiada risiko. Kemudian tahap pulangan rendah. Sebab apa rendah? Sebab faedah kecil saja. Faedah kecil. Sebab apa tak ada orang nak beli sangat saham ni? Kerana apa? Kerana kerjaan tanggung semua tak ada untung lebih sangat. Okey. Tahap kecairan tinggi. Sebab apa? Mudah untuk kita jual. Katakan hari ni kita katakan minggu depan kita nak keluarkan duit SB. Pergilah bank, keluarkan duit. Boleh. Anytime boleh keluarkan. Jadi tahap kecairan, boleh jual balik sangat tinggi. Ini adalah amanah saham. Okay. Alright. Seterusnya. Yang ketiga adalah dana equity. Iaitu hartanah. Ini maksudnya apa? Maksudnya ialah pembelian tanah, bangunan ataupun kenderaan. Kenderaan. Kemudian kita buat apa pula? Kita jual lah. Kita sewakan, kita jual balik semua tu. Okey. Jadi macam mana kita dapat yang ini pulangan kita adalah bentuk dividen. Pulangan dalam bentuk dividen. Dividen ataupun share bonus. Share bonus. Jadi kita tahu satu je. Yang ni pun sama juga. Okey, yang saham ni semua sama. Ini semua sama. Okey, alright. Kemudian kalau hartanah ini, risiko tiada. Apa tak ada risiko? Sebabnya ialah kalau kita beli rumah, kita boleh duduk kat rumah tu. Kita boleh sewakan, dapat hasil. Kita ada tanah, kita boleh secut tanam. Jadi risiko tak ada. Sebab apa? Benda tu kita boleh guna. Kita beli kereta, kita boleh guna. Jadi risiko untuk pembelian tanah tiada. Tetapi kadar pulangan tinggi. Kenapa tinggi? Sebabnya ialah rumah itu kita boleh sewakan. Kereta itu kita boleh sewakan. Rumah tu kita boleh jual balik. Lebih tinggi harganya. Kereta pun sama dengan tinggi kan. Tetapi tahap kecairan rendah. Sebab apa rendah? Sebab bukan semua orang boleh beli rumah kita dalam masa yang cepat. Sebab apa? Sebab kalau kita beli rumah kita beli rumah harganya sampai sampai 500,000, kita nak jual balik, bukan semua orang mampu beli. Bukan semua orang mampu beli dengan harga 500,000 tu. Jadi agak sukar nak jual, ambil masa. Jadi that's why lah
kecairannya rendah. Okay, tapi pulangan tinggi sebab tadilah. Okay dia. Okay, alright. Jadi secara umumnya, okay, secara umum saya tarik sini ya. Secara umum saya cerita balik sini. Okay, secara umumnya macam inilah. Okay, ini saya ulang balik. Saham tadi ialah syarikat yang keluarkan, kita beli dan kita adalah pemiliknya. Dan kita akan dapat bentuk dalam bentuk pulangan, bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey. Amanah saham pula dikendalikan oleh unit amanah, biasanya bank, okey, dan kita pula tak perlu tahu tentang pengetahuan tentang bank tersebut, tentang saham tersebut, kerana mereka yang uruskan. Kita akan dapat balik pulangan. Itu saja. Yang ketiga adalah dana equity, iaitu aset-aset. Kita beli rumah, kita beli kedai, beli tanah dan kita melabur. Alright, tapi kita beli ni kena bijak lah. Janganlah beli tanah di tengah hutan. Jangan beli tanah atas bukit. Walaupun dia murah tapi tak menguntungkan. Sebab siapa nak beli nak buat apa atas bukit tu? Contohlah. Alright. Okey, itu adalah dari segi bentuk-bentuk pelaburan. Saya buat sekali nota sikit lah kat sini. Saya nota. Okey, inilah bentuk-bentuk pelaburan. Secara umumnya begini. Okey, lepas tu tahap kecairan. Inilah. Ya, saya keluarkan maklumat. Okay, tak kecairan sudah masuk dalam tadi. Saya lupa masa letak mana. Ya, kecairan. Okay, mana dia? Mana dia? Ya. Ini. Okey, inilah tahap-tahap kecairan lah. Okey, saya tarik nota ni. Kita sini. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk simpanan dan simpanan tetap, kita bebas risiko. Tidak akan rugi sama sekali kerana ditanggung oleh kerajaan. Tahap pulangan rendah sebab faedahnya kecil sahaja. Kecairan tinggi sebab kita mudah nak jual balik duit simpanan tersebut. Mudah nak ambil balik, mudah nak masuk balik. Saham syarikat risiko tinggi. Sebab apa? Sebab kita mungkin untung besar hari ni, esok mungkin rugi. Contohlah. Okay. Sebagai contoh mudah. Ya. Contoh katakan. Okay, katakan hari ni. Contoh katakan hari ni, Astro. Dia keluarkan, keluarkan iklan kata nak terbitkan saham pada harga RM5. Okay. Kemudian tiba-tiba katakan Astro, katakan muncul contohnya katakan datangnya musim Piala Dunia, World Cup. So, ramai orang nak beli saham. Nak beli Astro. Sebab apa? Nak tengok live kat TV kan. Jadi saham Astro akan meningkat. Tiba katakan satu hari, katakan Astro menjadi penaja kepada konsert yang menyokong LGBT contohnya. Jadi orang tak suka LGBT. Maka orang pun pakat-pakat tak nak beli. Tak nak beli. Mereka pun jual saham balik ke Astro. Sebab apa? Sebab mereka menentang tindakan tersebut. Maka automatik saham Astro akan jatuh. Jadi dia boleh untung hari ini dengan tingginya, boleh rugi dengan tingginya esok jatuh. Jadi that's why kata tahap risiko sangat tinggi. Tapi pulangan tinggi. Cairan sederhana. Okey, untuk hartanah pula risiko rendah sahaja. Tahap pulangan tinggi. Cair rendah. Sebab apa? Sebab sukar untuk dijual dalam masa yang singkat dan juga dengan harga yang tinggi, yang rendah. Okey, unit amanah ASB betul tu. Risiko rendah, pulangan sederhana, cair tinggi sebab mudah dijual. Contoh ASB lah paling senang kali. Okey, anak-anak semua. Inilah secara umumnya dari segi kita punya kata apa? 3 bentuk pelaburan. Okey, 3 bentuk pelaburan. Inilah ciri-ciri dia. Okey, alright. Nanti saya akan susun elok bagi cantik lah. Betul saya akan passing balik lah pada kamu semua. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok. Tak faham tanya lah, jangan segan yang malu-malu. Okey, seterusnya kita tengok lagi pengiraan pelaburan. Pengiraan kadar faedah simpanan. Okey, dan juga seterusnya lah macam-macam. Okey. Bila kita melabur, kita akan dapat balik pendapatan atau keuntungan melalui 3 benda. Yang pertama adalah dividen namanya. Okay, bila kita melabur, kita akan dapat balik 3 jenis bentuk pulangan. Yang pertama adalah namanya adalah dividen. Dividen ni apa dia? Dividen ini adalah kita mendapat sejumlah kadar faedah yang diumumkan oleh syarikat. Dividen. Okey, yang kedua adalah share bonus. Share bonus ni adalah yang syarikat umumkan bagi tambahan free kat kita. Itu share bonus. Okey, dividen adalah kadar yang diberikan oleh syarikat. Okey, pada setiap hujung tahun kewangan. Okay.
Share bonus pula ialah bonus kas. Bonus kas. Okay, bonus kas yang diberikan oleh syarikat. Dia tak bergantung kepada keuntungan, tapi dia hanya ikut-ikut je bagi pun. Okay, bonus kas yang dikeluarkan dan diberikan oleh syarikat. Manakala satu lagi ialah bentuk ialah keuntungan modal. Keuntungan modal ni ialah perbezaan hasil jualan dengan hasil pembelian. Contohnya kita beli saham, awal beli saham tu harga satu tu RM1. Kita jual balik harga dah RM2. So kita dah untung RM1 siap modal tu. Itu adalah keuntungan modal. Okey, katakan kita beli rumah harganya RM100,000. Bila kita jual balik dapat jual RM150,000. Jadi kita sudah dapat bonus keuntungan modal sebanyak RM50,000. Itu maksud dividen, share bonus dari keuntungan modal. Okey, ini just pengetahuannya kalau ditanyalah. Okey. Jadi bila kita dah faham benda ni semua, apa dia pelaburan, apa dia simpanan, okey. Kita tengok satu contoh. Okey. Suhairi menyewa 2 rumah miliknya pada kadar RM1,500 sebulan. Apakah bentuk dia tu? Simpan ke labur? Okey. Jadi kalau dia simpan, apa nama simpanan tu? Kalau dia labur, apa nama labur? Di sini clue-nya ialah dia menyewakan rumah miliknya. Ini clue dia. Kita sewakan rumah kita. Automatik dia merupakan satu pelaburan. Jenis apa? Dia sewakan rumah kan? Jenis hartanah. Itu jawapan dia. Okay. Kita tengok clue dia dan kita tahu apakah bentuk dia. Sama ada simpan ataupun labur. Yang kedua, Liu Ying ada simpan di bank dan guna untuk pelbagai urusan. Okay. Dia ada simpan dekat bank clue dia. Dan dia gunakan untuk pelbagai urusan. Maksudnya dia akan sentiasa keluar masuk. Jadi ini adalah jenis simpanan. Dan simpanan macam mana? Simpanan biasalah. Akaun simpanan sahaja. Sebab dia boleh keluarkan duit pada bila masa, boleh buat pelbagai urusan. Itu clue dia. Okey, C pula, clue-nya ialah membeli 100 unit saham. Clue. Tahu dah. Dia terlibat dengan saham. Tapi saham macam mana? Adakah amanah saham? Ataupun adakah dia saham amanah? Clue kata saham syarikat PQR. Jadi saham syarikat. Maka dia adalah satu bentuk pelaburan yang berbentuk saham. Okey, kemudian yang ni pula. Tengok clue dia. Okey, Fakrul dapat faedah dan bonus hasil daripada amanah saham Bumi Putra. Nampak jelas clue-nya. Amanah saham. Jadi dia adalah satu pelaburan. Jenisnya adalah amanah saham. Okey, sangat simple. Cari keyword saja kita boleh faham itu jenis apa. Okey, E. Anthony sentiasa buat. Okey, ni clue-nya. Clue kata membayar menggunakan cek peribadi. Ni clue dia. Cek peribadi. Jadi kita kata dia apa dia? Kalau guna cek apa dia? Akaun simpanan jenis akaun semasa. Akaun semasa. Bila akaun semasa kategori simpanan. Okay, lepas tu yang ni pula. Dia kata Surena ni simpan RM30,000. Okay. Dia simpan RM30,000. Okay, untuk apa dia simpan? Untuk kegunaan pembiayaan ini sebagai akan digunakan untuk biaya pernikahan anak-anaknya pada masa akan datang. Clue kata nak apa tu? Nak biaya pendidikan anak dia pada masa akan datang. Okey. Clue-nya adalah akan datang, masa depan. Bila sebut masa depan, maksudnya jika simpan duit tu, dia takkan gunakan duit tu. Sebab nak guna untuk masa anak-anak dewasa nanti. Jadi dia adalah akaun simpanan tetapi jenis simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Okay. Jadi pandai-pandailah membaca maklumat tersebut. Pandai-pandai cari keyword dia dan tentukan dia jenis apa. Okay. Alright. Settle untuk yang ni. Okay. Next seterusnya. Kita tengok lagi apa dia. Okay. Sekarang kita masuk part yang melibatkan pengiraan.
Bila kita simpan duit dekat bank, okay, bila kita melabur, kita akan dapat faedah, keuntungan. Okay? Dan keuntungan ada dua jenis. Okay? Keuntungan simpanan ada dua jenis, iaitu faedah mudah dan juga faedah compound. Itu clue penting kita tahu. Bila kita simpan duit dekat bank, okay, bila kita simpan duit dekat bank, okay, kita akan dapat faedah. Akan dapat faedah. Dan faedah ada dua jenis. Yang pertama adalah faedah mudah. Yang kedua adalah faedah compound. Okey. Dua-dua ini kita kena mahir dan ada cara pengiraan yang tersendiri. Faedah mudah ni maksudnya apa dia? Maksudnya ialah ni lah, dia sentiasa sama sentiasa. Dia akan sama sepanjang tempoh simpanan. Okey. Tapi faedah compound ni pula dia akan sentiasa mengambil kira jumlah wang semasa. Jadi kita tengok contoh, kita tahulah apa beza dia. Okay, alright. Okay, jadi faedah mudah dan faedah compound ni ada dia punya formula yang masing-masing lah. Yang mana kita kalau cantiknya hafal lah. Okay, yang cantiknya kita hafal lah. Supaya kita tak susah. Tapi kita tak hafal pun, dalam exam pertengahan tahun, exam akhir tahun, exam UASA, kita akan diberikan formula itu. Okay, kalau kita hafal, lagi cantik lah. Okey, faedah mudah. Okey, dia akan menggunakan formula IPRT namanya. Ini formula bagi faedah mudah. Di mana I itu adalah faedah mudah, jumlah faedah. Dan P ni merujuk kepada prinsipal. Prinsipal ni apa? Prinsipal ni bukan pengetua. Prinsipal ni adalah jumlah yang kita simpan. Jumlah yang kita simpan. Itu maksud prinsipal. Jumlah yang kita simpan. Berapa kita simpan kat bank. Itu maksud prinsipal. Okey. R pula merujuk kepada kadar faedah. Rate. Inggeris panggil rate. Okey. Ataupun kadar faedah. Berapakah bank bagi kadar faedah setahun. Okey. Tahun. Itu adalah R. Dan T ni pula adalah tempoh, time. Ataupun tempoh masa. Berapa tahun. Okey, itu clue dia. Jadi kita kena ingat semua ni lah. Dan formulanya adalah I sama dengan PRT. Ini adalah formula bagi jumlah faedah. Okey, ini adalah formula bagi jumlah faedah. Kita kena ingat tu ada beza sikit tau. Okey, bila soalan minta kata cari jumlah faedah. Cari jumlah faedah. Bila sebut kata cari jumlah faedah, cari jumlah faedah, dia punya formulanya adalah PRT. Tapi kalau kata jumlah simpanan, jumlah simpanan, dia punya formula lain pula. IPRT ni adalah formula bagi mencari jumlah faedah. Tapi kalau jumlah simpanan, formulanya begini, iaitu P campur dengan I. P campur dengan I. Itulah jumlah simpanan. Ataupun kita boleh buat sama dekat nilai dia dengan atau boleh saja juga, iaitu jumlah simpanan sama dengan P campur dengan PRT. Itu dia pun boleh juga, tak salah. Boleh guna mana-mana lah ikut suka. Okey, tapi untuk formula I ni hanya merujuk kepada berapa keuntungan kita dapat. Tapi kalau nak tanya berapa jumlah simpanan kita? Simpanan kita adalah jumlah kita simpan campur dengan jumlah faedah terdapat. Ini jumlah, okay? Jumlah kita simpan campur dengan faedah kita dapat. Itu maksud jumlah simpanan. Okey. Kita tengok satu-satu kita tahu lah. Alright, itu yang pertama tentang formula faedah mudah. Kalau ingat, kalau hafal, lagi cantik. Okay, yang kedua, kalau kata kaedah, yang kedua adalah faedah compound. Faedah compound akan guna formula MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, apa binatang benda tu? Okey, P ni sama. P merujuk kepada prinsipal, sama je. Prinsipal, iaitu jumlah yang kita simpan. Okey. Jumlah yang
kita simpan. Itu maksud principal. Berapa kita simpan kat bank? R pun sama juga. Masih lagi rate, kadar faedah. Okay. R pun sama juga rate. Okay. Rate ataupun kadar faedah. Kadar faedah. Setahun lah. Pada setahun. Okay. N. Ini beza sikit. Tadi dekat faedah mudah, dia tak ada N. Yang ni ada. N ni adalah compound. Okay. Compound. Bilangan compound. Maksudnya setahun tu berapa kali kita kira faedah. Okay. Berapa kali dikira faedah. Itu beza dia dengan faedah mudah. Okay, faedah mudah dia kira setahun sekali ya. Tapi untuk yang ini dikira ikut syarat lah. Okay, ikut syarat. Mungkin bank kata nak kira setiap 3 bulan ke, setiap bulan ke, setiap 4 bulan ke, terpulang kepada bank lah. Okay. Tapi faedah mudah hanya kira setahun sekali je. Okay. Yang ini ikut syarikat, ikut saham, ikut bank sebut. Dan T sama. T sama iaitu tempoh. Time. Okay, T ni time ataupun tempoh masa. Sama je. Berapa tahun. Okay. Biasa dia akan ikut benda lah. Berapa tahun lah. Berapa tahun. Okay. Inilah dia dua formula yang kita kena ingat selalu supaya kita tidak ada masalah untuk buat kiraan. Senang je kalau soalan kata faedah mudah atau soalan tak beritahu kata faedah apa pun, anggap faedah mudah. Bila faedah mudah, PRT. Kalau soalan kata faedah compound, dia akan sebut perkataan compound. Dia akan merujuk formula ini. Okay, untuk yang ni, dia akan sebut perkataan, akan disebut perkataan compound. Mesti ada. Dalam soalan mesti disebut perkataan compound. Dia sebut compound ni, bila nak guna ni, bila nak guna formula ni, nak guna formula ini, bila soalan kata formula, bila soalan sebut, soalan sebut compound. Nampak perkataan compound saya, ingat formula ini. MV ni apa dia? MV ni lah matched value. Nilai matang. Nilai matang ni apa dia pula? Nilai matang ni dia merujuk kepada jumlah prinsipal. Jumlah prinsipal campur dengan jumlah faedah. Sekali lah. Maksudnya dalam compound ni, MV ni dia sama masuk dengan yang ni lah. Sama masuk ini. So kalau kes begini, nak cari faedah macam mana? Untuk kes ini, nak cari faedah, nak cari faedah, dia samalah nilai dengan MV ditolak dengan prinsipal. Ini cara untuk cari jumlah faedah. Jadi formula dekat atas ni, kita cari faedah dulu. Baru cari jumlah simpanan. Tapi yang ini diberi kata jumlah simpanan dulu. Baru cari faedah. Macam mana tak nampak beza nanti kita tengok soalan, kita akan tahu. Kita akan nampak beza tu. Next tengok. Tengok soalan berikutnya lagi. Contoh, formula MV ini merujuk kepada pengiraan. Pengiraan apa? Pengiraan jumlah simpanan, jumlah prinsipal, prinsipal ditambah dengan jumlah faedah. Itu maksud MV ini. Merujuk kepada jumlah prinsipal, berapa kita simpan dengan berapa faedah dapat. Itu maksud MV, matched value. Kita tengok satu persatu, untuk lihat perbezaan, untuk lebih faham lagi. Tengok nombor 8. Al-Safi, clue kita. Al-Safi, dia menyimpan sejumlah RM15,000 dalam bank X yang menawarkan kadar faedah 1.5% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh oleh dia kalau simpan selama 5 tahun. Jadi untuk topik ini kita kena betul-betul faham, baca faham betul dan tentukan yang mana satu P, I, R dan T tu. Dia kata Al-Safi menyimpan RM15,000. Dia simpan. Bila simpan bermaksud ini adalah nilai P, principal. Principal. Iaitu P. Jadi kita kena pandai tentukan mana satu P, mana satu R. Jadi inilah nilai bagi principal. Yang kedua soalan kata apa lagi? Soalan kata yang menawarkan
kadar faedah mudah 1.5% setahun. Ini pula adalah nilai bagi R. Ini pula nilai bagi R, iaitu kadar faedah. Okay, iaitu R. R huruf kecil ya. R huruf kecil. Okey, R. Itu yang kedua. Yang ketiga pula dia kata simpan selama 5 tahun. Bagi tempoh 5 tahun. Ini pula merujuk kepada tempoh iaitu T. Tempoh. Okay, iaitu T. Okay. Jadi kita mesti pandai baca soalan dan tentukan maklumat itu untuk merujuk pada apa. PR ataupun T. Tapi dia kata ini adalah faedah mudah. Saya nak beritahu dah. Okay. Kadang-kadang dia sebut faedah mudah. Kadang-kadang sebut kadar faedah saja. Tak apa. Selagi tak nampak kata compound saja, anggapan kita adalah dia adalah faedah mudah. Okey. So macam nak kira dia, soalan kata apa? Okey, inilah maklumat tadi ya. Okey, sekarang soalan kata apa? Soalan kata kami hitung jumlah faedah. Ini soalan minta. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Al-Safi. Okey. Jadi bila sebut kata jumlah faedah, ini merujuk kepada I, iaitu interest. Interest iaitu huruf I. Huruf I. Huruf I. Okey. Bila sebut kata interest, huruf I ni, maka kita pun tahu dah. Formulanya adalah I sama dengan PRT. Itu formula dia. Jadi, nampak perkataan interest sahaja gini, formula kita ialah I sama dengan PRT. Inilah formula. I sama dengan PRT. Nampak faedah mudah? Inilah formula yang kita kena guna. I, PRT. Okay. I, PRT. So tak ni. Boleh nampak sakit. Okay, alright. Bila nampak kata faedah mudah saja, inilah formula yang kita kena guna. I sama dengan PRT. P principle, R rate, T time. Okay, kita masuk maklumat. Ikut formula tu. Jadi, formula itu sama dengan, okay, I tak tulis, tak apa, tak salah, okay je. Okay, sama dengan, okay, P dia, berapa dia simpan? RM15,000. Okay, kemudian darab dengan ada berapa? 1.5%. 1.5% peratus. Maksudnya per 100. Okay. Darab dengan 1.5 per 100. Kemudian darab lagi dengan T. Tempoh masa. Berapa lama tempoh masa dia? 5 tahun. Macam gini cara kira dia. Okay. Guna formula ini, ganti saja P, R dan T tu. Dapat jawapan. Okay. Gunakan kita teruslah. RM15,000 didarabkan. RM15,000. Okay. RM15,000 didarabkan dengan 1.5 per 100. Sebab dia kata 1.5%. Darab dengan berapa lama? 5 tahun. Dapat 1125. RM tak tulis pun tidak mengapa. Okay, siap. Itu saja. 1125. Siap dah. Itu saja. Kita bermain dengan formula IPRT. Tengok nombor 9. Michaela menyimpan RM20,000. Sama juga. Ini merujuk kepada P. Ini adalah P. P. Alright. Yang kedua. Faedah mudah 2.5% setahun, dia kata. Setahun. Hentak ya. Buang. Dia kata itu menawarkan kadar faedah mudah 2.5% setahun. Clue kata faedah mudah setahun. Jadi ini merujuk kepada R. Dan dia kata itu hitung jumlah faedah yang diperoleh. Dia minta cari jumlah faedah yang diperoleh. Berapa lama dia simpan? 3 tahun. Bagi tempoh 3 tahun. Tempoh 3 tahun dia kata. Bila sebut 3 tahun, kita tahulah T kita adalah 3 tahun. Ini T.
So, bermain dengan formula ini lagi sekali. Okay, main formula ini. Lepas tu selesaikanlah. Dapat jawapan. Okay, ganti-ganti je lah. Tak susah mana pun. Okay, ganti. Okay. Okay, simpan sebanyak RM20,000. Faedah sebanyak 2.5% tahun. Simpan berapa lama? 3 tahun. Lagu tu je. Ganti-ganti formula je. Dapat jawapan. Okay. RM20,000. Okay. Didarab dengan 2.5%. Okay. Kemudian selama 3 tahun. Darab 3. Okay. Dapat jawapan dia. 1,500. Siap. Itu saja. Okay. Settle. Itu je. Okay. Soalan 10. Yang ni soalan bentuk kebat sedikit lah. Dia kata dia simpan sejumlah RMX. So, tak tahu simpan berapa. P kita tak tahu berapa. X tak tahu berapa. Itu maklumat dia. Okay. P adalah RMX. Tak tahu berapa. Ini ialah info yang kita ada. Kemudian dia kata kadar faedah. Dia tak betul faedah mudah tak apa. Dia sebut faedah tak nampak kata compound saja, kita pun tahulah. Iaitu R dia ialah 3%. 3%. Okay. Simpan berapa lama? Okay. Simpan selama tempohnya ialah kita tahu selama 2 tahun. Dan maklumat kata apa? Okay. Kadar faedah 3%. Ni maklumat kita tahu. Okay. Kadar faedah 3%. Okay. Kadar faedah 3%. Tahu dah sini. Okay. Lepas tu lagi, apa yang dia kata lagi? Dia kata lagi itu ialah simpan selama 2 tahun. Okay. Simpan selama 2 tahun. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata selepas 2 tahun, jumlah simpanan. Jumlah simpanan dia kata situ. Okay. Alright. So, jumlah simpanan dia kata. Jumlah simpanan, dia maklumat kata, okay, jumlah simpanan ialah RM21,200. Tadi kita kata apa tadi? Jumlah simpanan merujuk kepada P tambah dengan I. Ini kita tahu. Okay. Lagi sekali lah. Bermain dengan formula yang ini. Okay. Formula ni. Okay. So, maklumat kita. Ini maklumat kita ada. Okay. Maklumat kita ada ni. Ganti-gantilah. Ganti-gantikan. Di mana dia kata, mula-mula sekali soalan kata apa? Hitung jumlah simpanan awal Ivory. Berapa banyak simpan di awalnya tu? Maksudnya P tu lah. Berapakah P dia? Simpanan awal ni P lah. P. Berapakah P Ivory? Okay, alright. So, oleh sebab yang biru tu jumlah simpanan. Jumlah simpanan merujuk pada yang ni. Clue ni. Kita kenalah guna formula ini. Okay. Kena guna formula ini. Okay, itu masuk. P dia berapa? P dia ialah X. Okay. P dia adalah X. Itu soalan beritahu. Okay, soalan kata P dia adalah X. Jadi, kita main dengan formula. Yang ni. Okay. P dia ialah X. Kita masukkan. Ditambah dengan PRT. Ini adalah jumlah simpanan. Sikit. Jumlah simpanan sama dengan ini. P campur dengan PRT. Ini adalah formula dia. Jadi kita akan bermain dengan formula ini sampai dapat jawapannya. Okay. Kita bermain dengan formula ini sampai dapat jawapannya. Okay. So kita ganti-gantilah. Ganti-ganti. Okay. So ganti ni formula ni. Okay. Berapakah nilai P dia? P dia adalah X. Kita tahu. Tambah dengan P dia berapa? X. Okay. Tapi kat sini case dia adalah dia ada PRT. Okay. PRT. Jadi kita masukkan maklumat dulu. Okay. Jumlah simpanan dia adalah sebanyak berapa dia tadi? Dia ada sebanyak 21,200. Kita dapat benda ni.
dapat daripada jumlah simpanan dia campur dengan jumlah faedah. Faedah apa formula dia? PRT. Okay. So PRT, P dia berapa dia simpan? X. Darab dengan berapa faedahnya? Okay, berapa faedahnya? 3%. So darab dengan 3%. Okay. Darab dengan 3%. Kemudian darab dengan berapa tahun? Okay, berapa tahun? 2 tahun. Macam gitu. Okay. Principal P campur dengan I. I adalah PRT. Okay, so kita kembangkan 21,200 sama dengan, okay, yang itu kita kembangkan tengok. Okay, 3%, okay, 3% darab dengan 2 akan dapat 3/50. Kita buatlah tu. Okay. Jadi untuk kat sini kita buat satu-satu step dia. So ini kita buat ni, dapatlah kat sini adalah 3/50. Okay, tu dia. Dapat 3/50 X. Ataupun untuk pecahan boleh tak? Ni. Dapat 0.06. Okay, hasil lebih cantik puluhan dia. Okay, akan dapat 0.06 X. Berapa X? Ni lah jarak sini, kat depan ni. Okay, alright. Lepas tu, X campur dengan 0.6X akan dapat 1.06X. X ni 1. 1X campur dengan 0.06X akan dapat 1.06X. Jadi berapakah X dia? Berapakah nilai prinsipal dia? Jadi untuk kes ini, nak dapatkan nilai X, makanya jumlah simpanan tadi, 21,200 tadi, dibahagilah dengan 1.06. Okay, dapat jawapan. Jadi dia simpan sebanyak berapa awal-awalnya tu? Sebanyak RM. Okay, sebanyak RM. Okay, 21200 dibahagikan dengan 1.06. 1.06. Okay, dapat jawapan. Di awalnya dia menyimpan sebanyak RM20,000. Okay, jadi kena pandai, pusing memusing, pindah memindah, ganti mengganti. Boleh jawab. Okay. Next seterusnya. Soalan nombor 11. Dia kata situ, jadual menunjukkan keuangan Zaki dalam tempoh masa tertentu di bank P. Tengok 1/9 dia simpan duit RM30,000. Hujung tahun dapat faedah RM1,200. Lepas tu tahun depannya tu 2020 dia keluarkan duit RM5,200. Okay, so tahun tersebut ada berapa baki lagi? Hujung tahun berapa baki lagi? Tu soalan tanya. Alright. Satu-satu. Berapakah kadar faedah yang ditawarkan? Soalan pertama katanya, berapakah kadar faedah? Kita tengok situ. Okey. Kalau mudah, awal tahun, duit dia ada sebanyak RM30,000. Dan dapat faedah RM1,200. Berapa persen tu? So, yang ini kadar faedah dia. Okey, formula kadar faedah adalah, okey. Kita guna formula PRT lah, PRT. Okey, IPRT. I sama dengan PRT. Okay, di sini bila kita dah simpan RM10,000, hujung tu dapat RM10,000, jadi duit kita dah ada berapa sebenarnya? Duit kita sudah ada RM31,200. Itu duit kita selepas hujung tahun. Campur faedah semua, itulah duit yang kita ada di akhir tahun tu. Okay, alright. Ni kita pandai cari sendiri lah. Ni, cari sendiri. Okay, tapi tak apa, tak ada hal lah tu. Okay. Jadi, kita guna formula ini. Okay. Di mana faedah ni ialah sebanyak I lah. I. Okay. So, kita guna formula ini. Sama, kita guna formula ini. Okay. Kita pun buat. Kalau 1,200. Okay. 1,200. Guna formula macam biasa. Okay. Duit
untung kita dapat adalah 1,200 sama nilai dengan P. Berapa dia simpan awal-awal tu? Ni, RM30,000. Darab dengan berapakah nilai R? Tak tahu, nak cari. Okey. Kemudian darab dengan berapa tahun? 1 tahun je lah. 1 tahun je. Sebab 1 Januari sampai 1 Januari. Setahun je. Okey. Jadi 1,200 sama dengan 30,000 kali dengan R. Okay. R ni persatu ya. R ni persatu ya. Sebab kita nak R ni persatu. Sebab kita nak peratus. Tak buat persatu. Tak apa, tak tahu. Okey je kan. Alright. Itu. Okay. Tak buat peratus pun tak apa. Tak ada hal. Okey saja kan. Tapi tak apalah. Kita tunjuk je lah. Okey. So bila kita darab dapat apa? Dapatlah kat situ RM30,000. Okay. Dikali dengan 1. Dapat jawapan dibahagi dengan 100. Jadi sama nilai dengan sama nilai dengan 30R sini. So berapa R-nya? Jadi untuk R-nya sama dengan nak cari R-nya sama dengan 1,200 itu dibahagilah dengan 30. Itu cara dia. Jadi kena pandai nah, kena pandai. Jadi untuk R ni 1,200 dibahagilah dengan 40. Okey, 30 sorry, 30. So dapatlah kat situ RM je lah. 1,200 darab dengan 40. 1,200 dibahagikan dengan 40. Dapat jawapan dia iaitu 30. 30. Alright. So 3,000. Ya saya. Yang 3,000 darab R per 100 darab 1 tu bukan 3,000 tu dia akan jadi 300 ke? Okey, ya, saya cek takut saya silap ke. Okey, 30,000. Okey. Alright, 30,000 dibahagikan dengan 100. Takut saya silap tulis ya. Okey, tak apa. Lagi 100. Okey, 300. Thank you. Okey, 300 ni. Okey, lepas tu kita bahagian 300. Dapatlah kat sini 4. Okay. So 1,200 dibahagikan dengan 300. Okay. Dapatlah 4. Jadi rate dia adalah 4%. Okay, itu cara dia. Jadi rate dia adalah 4%. Selesai yang ni. Cikgu, saya nak tanya, kalau yang nilai R tu saya tak bagi 4, saya bagi balik dalam peratus macam 0.04. Dia accept ke tak accept? Accept, okay je. Boleh. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Alright. Okay, itu kalau case macam ni, case macam ni. Okay, case macam ni, dia buat macam ni ya. Okay, contoh case dia buat macam ni. Satu lagi cara. Okay. Oh, sorry, Allah Akbar, sorry. Okay, buat ini. Okay, dia tak buat R peratus, dia buat ni. 30 darab dengan R, darab dengan T tu dia buat itu. Okay, ni case macam ni lah, dia buat ini. Okay, darab dengan R dengan T. Okay, so 30 kali R kali T akan dapat 3,000 T. 30,000 T, R. Sorry. Jadi untuk yang ni, bahagian 30,000 lah. Sama, okey. So, kita buat macam ni. 1,200 dibahagikan dengan 30,000. Okey, T tu. Dapat macam ni lah. 0.04. Boleh, tak ada hal. Boleh je. Okey, 0.04. Tak ada hal lah. Okey. Cuma sebab yang ni dia sama nilai dengan 4%. Sama je. Okey, dia sama dengan 4%. Cuma untuk ayat tu lah. Okey, 4%. Sama je. Benda dia. Okay, mana-mana pun okey lah. Mana-mana pun okey. Kalau buat macam ni, terus dapat 4%. Kalau dapat macam ni, dapat 0.04, 4%. Boleh, tak ada hal. Okey. Ini atau lah. Atau. Okey, next seterusnya tengok. Jika bulan Disember, P mengumumkan faedah 50% tahun dan 1/5 daripada baki simpanan, hitung X, hitung Y. Okey, kita tarik sikit lah. Clue dia ni. Soalan kata, pada hujung bulan Disember 2020 ni, bank menawarkan kadar faedah 55, bonus 1/5 daripada baki simpanan. Berapa duit dia? Dekat sini, dia ada duit banyak ni. Tapi pada bulan awal tahun tu, dia keluarkan banyak ni. So, berapa duit yang ada kat depan ni? So untuk yang X ni, dia sama nilai dengan duit awal dia ada adalah 3,1200. Ditolak dengan dia keluarkan duit 5,200, itu baki X. Jadi X dia adalah ada sebanyak itu saja.
31200 ditolak dengan 5,200. Jadi pada hujung awal bulan Januari tu dia tinggal 26,100 sahaja duit dia. 26,000, okey. Okey, 26,000 lah. 26,000 sahaja duit dia ada. Di akhir tahun tu lah. Macam tu. Ini untuk X. Y pula pada kat ni X ni dia ada sebanyak ni, dia ada sebanyak RM26,000. Itu sebab kita kira lah. Dia ada banyak ni duit dia. Di awal tahun tu. Hujung tahun dia kata bank umumkan faedah 5.5% dan juga dapat pula bonus lagi 1.5% daripada baki simpanan. So untuk yang Y tu, duit yang dia ada, duit yang ada, dululah duit yang ada adalah RM2,600. 26,000. Kemudian berapa faedah dia dapat? Faedah yang dapat yang PR tu tadi lah. Faedah yang dia dapat adalah RM26,000 tu didarabkan dengan 5.5%. 5.5%. Boleh tulis tak ada salah. Setahun tak yalah. Sebab ada satu. Dapat ni. Inilah jumlah faedah yang dapat. Jadi RM26,000 tu darab dengan 5.5%. 5.5%. Jadi dapat ni, faedah dia akan dapat ialah 1430. Dan dia juga dapat bonus. Bonusnya ialah 26,000 dia tadi sama tadi. Darab dengan bonus diumumkan berapa? 1.5%. 1.5%. Bila kita selesaikan, dapat jawapan lagi sini. Ini untuk bonus pula. Bonus darab dengan 1.5%. Sini. Di bonus dapat sebanyak RM390. Jadi hujung tahun tu dia ada berapa duit? Duit dia ada ialah awalnya dia ada RM26,000. Campur lagi dengan faedah 1430. Campur lagi dengan bonus dapat 390. So di hujung tu dia ada duit sebanyak dalam bank dia sebanyak RM campurkan 26,000 campur dengan faedah 1430 campur dengan bonus 390. Jadi dia ada duit sebanyak akhirnya 27,820. RM tak tulis pun tak apa. 27,820. 27,820 gitu. Itu cara cari dia. So dekat sini dia ada duit sebanyak RM 27,820 hasil daripada duit yang dia ada awal tahun campur faedah campur bonus. Cukup itu. Kita tengok soalan lagi. Nombor 12. Kali ni clue-nya ialah decompound. Ni clue-nya decompound. Nampak clue ini tahu dah. Kita akan gunakan formula faedah compound iaitu MV. Nampak iaitu kita akan guna formula faedah compound MV. Tapi jangan ni, saya ujuk tulis. Right. Nampak perkataan compound, gunalah formula ini. MV sama dengan P kurungan. P kurungan 1 tambah R per N. R per N. Kemudian tutup kurungan kuasanya lagi dengan NT. Inilah formula yang kita akan gunakan bila nampak perkataan compound. Nampak compound, inilah formula yang akan kita gunakan sampai dapat jawapan akhir lah. Untuk yang pertama ni, dia simpan sebanyak RM15,000. Ini dia punya nilai P. Nilai P dia ini. Yang kedua, kadar faedah 5%. Kadar faedah 5%. Ini adalah dia punya nilai R. Inilah nilai R dia. Iaitu 5%.
Okey, seterusnya. Okey, seterusnya tengok. Dia kata apa lagi? Dia kata simpan berapa lama? Selepas setahun ni. Saya nak ubah sikit bagi nampak cantik sikit. Katakan 5 tahun ubah 5 tahun. Okey. Selepas 5 tahun. Saya nak ubah sikit bagi nampak ayat dapat benda cantik sikit. Selepas 5 tahun, berapakah duit yang dia ada lah di ujung tu. Okey. So ini adalah untuk nilai T. Okey, nilai T. Okey. Alright. Okay, T. Okey. Dan soalan kita apa? Di compound. Okey, compound ni adalah nilai N. Nilai N. Berapa kali di compoundnya? Yang ini dia kata setiap 2 bulan. Bila setiap 2 bulan, setahun ada 12 bulan. Kita bahagilah dengan 2. 2 bulan dia compound, 2 bulan compound. Jadi dia akan ada compound sebanyak 6 kali. Jadi N dia adalah 6 kali. Ini untuk kes yang ni. Okay. Untuk yang ni pula dia kata setiap suku tahun. Dia kata setiap suku tahun. Bila suku tahun merujuk kepada suku kan, suku Januari hingga Mac, suku. April hingga Jun, suku. Julai hingga September, suku. Oktober hingga Disember, suku. Jadi kalau suku ni bermaksud setiap 4 bulan lah. 4 bulan. Setiap 3 bulan, setiap 3 bulan. Jadi untuk yang ini, maksudnya sini adalah setahun akan dibuat sebanyak 4 kali. N dia adalah 4 kali. Itu setiap suku. Okay? Bukan kata 12 bagi 4 lah, bukan. Okay? Sebab itu bukan 12 bagi 4. Ini adalah setiap suku tahun adalah setiap 4 bulan sekali dekat compound. 4 bulan. Suku pertama tu, dia bayar. Suku pertama tu dia bayar. Sebab dia macam jam kita. Okay, dia macam jam kita. Setahun, macam ni lah. Ini setahun. Okay, jam kita. Contohlah, ini jam kita setahun. Kemudian dia kata setiap suku tahun, dia akan compound. Dia akan compound suku tahun. Macam ni lah, macam ni. Okay, ni separuh. Yang ni separuh lagi. Inilah suku. Maksudnya ada 4 kotak. Itu maksud compound setiap suku tahun. Gitu Alright. Okay. Sekejap ya. Mana dia? Alright. Sekejap. Tadi ni. Tak kena. Okay, alright. So ini ini adalah suku lah. Setiap suku. Maksudnya setahun akan dibuat sebanyak 4 kali. 4 kali pengiraan faedah. Okay, alright. Itu maksud suku lah. Jadi dia bukan 12 bagi 4 tau. Dia adalah setiap 3 bulan. Dia kena faham tu. Alright, so formula yang ni sama. Jadi untuk kes yang ini, kita guna maklumat. Okay. Jumlah simpanan dia hujung tahun iaitu MV dia sama dengan dia simpan sebanyak RM15,000. Okay, darabkan dengan 1 tambah. Okay, berapa kadar faedah dia? Ini kita ingat. Kalau 5%, kita ubah siap-siap menjadi 0.05. Ubah siap-siap dia itu. Jangan buat 5%. Boleh buat tapi nampak tak cantik ni. Contoh macam ni kita buat. Nak buat gini. Boleh. 5%. Boleh kita bagi lagi dengan 6. Nampak tak cantik lah itu. Jadi kalau boleh kita ubah tu siap-siap ni. 5/100 ialah 0.05. Nampak lebih cantik, lebih bijak lah. Kemudian dikuasakan dengan 6 kali compound. 6 kali compound darab dengan selama 5 tahun. Okey, formula ini wajib tunjuk, wajib tepat lah. Kemudian guna kalkulator. Guna kalkulator dapat jawapan. MV sama dengan, just guna kalkulator sahaja, berilah jawapan. Jadi kalkulator tekan elok-elok RM15,000. RM15,000. Kemudian tutup kurungan. Tutup kurungan.
Okey, 1 tambah 0.05 per dengan 6 tutup kurung, okey, 0.05 per dengan 6 tutup kurungan kuasanya tadi topi. Okey, buat kurungan 6 kali 5. Tutup kurungan. Okey, dapat jawapan. Itulah tu. Okey, RM RM19,240 dan 44 sen. 2 titik perpuluhan. Ini ya. Dia simpan RM15,000, hujung selepas 5 tahun, duit dia ada sebanyak RM9,540,44. Itu kalau dikompang setiap 2 bulan sekali. Kalau 4 bulan 4 kali 10 tahun, formula masih sama. Masih sama. Beza dekat mana? Bawah ni. Kali ni 4 tahun. 4 kali. 4 kali sini. So berapa dia dapat? Okay, so kat sini ubahnya kat sini lah. Okey. 6 sini tukar pada 4 bulan, 4 kali dan 6 sini tukar pada 4. Jadi selepas 5 tahun duit dia ada sebanyak RM19,000, okey. RM19,230 dan juga 56 sen. Okey, lagi banyak kali dia compound, lagi tinggi dia punya kadar faedah dia. Okey, itu cara perkiraan dia. Bermain dengan formula yang ini. Okey. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, 3 soalan lagi boleh. Kita habiskan. Okey, alright. Okey, yang ni pula. Soalan kata. Okey. Keluarkan maklumat. Maklumat kata apa? Okey, dia ada, prinsipal dia adalah sebanyak RM42,000. Okey, rate dia adalah X%. Tak tahu berapa lah, tak tahu. Okey, kemudian compoundnya dia kata setiap 4 bulan. Compound setiap 4 bulan. Jadi ini bermaksud kalau setahun 12 bahagi 4. Jadi compound sebanyak 3 kali setahun. Kemudian tempoh masanya ialah selama 8 tahun. Ini maklumat yang kita ada. Kita gunalah maklumat ini ganti dalam formula yang ni. Sama je. Okey, so tapi dia kata situ maklumat beritahu MV dia soalan beritahu iaitu sebanyak RM51,256 dan 42 sen. Itu soalan beritahu MV dia. Ganti. MV dia 51,256 dan 42 sen. Ganti. Dia simpan sebanyak RM42,000. Ganti. Faedah dia tak tahu berapa. Nak cari X. Tak tahu berapa. Okay. Compound dia 3 kali. Compound dia 3 kali. Simpanannya selama 8 tahun. Begitu mula-mula. Lepas tu nak buat apa? Okey. Nak mudah, kita pindahkan 42,000 tu ke sebelah kiri. Jadi kat sini, sebelah kiri kan jadi 51,256.42 dibahagikan dengan 42,000 akan sama nilai dengan, okey, dengan yang ni lah. Yang ni. Okey, yang ni. So akan dapat ini dan kuasanya ialah 24. Okey, lepas tu. Sambung lagi. Sambung lagi. 51,256.42 dibahagi dengan 42,000 akan dapat gini. Okey, panjang ni lah. Tak apa, salin tak lah. 1.2203 tak salah, salin je, tak apa. 952. Okey, sama dengan yang ni. Ni saya buat satu demi satu ya. Okey, sekarang ni nak hilangkan 24 ni, nak buat macam mana? Kita punca kuasakan dengan ni orang belajar apa? Belajar dalam apa tu? Indeks lah, belajar hari tu. Okey, untuk hilangkan 24 ni, maka yang ini, okey, yang ini ni kita punca kuasakan dengan 24. Ni. Punca kuasakan dengan 24. Kat sini dan punca kuasakan ni 24 juga. Okey. Itulah. Okey, alright. Kita punca kuasa dapat apa? Okey, kita buat itu. Okey, punca kuasa kita buat. Mana dia? Sekejap. Ni ya. Okey. 24. Okey, kita masukkan tu. Punca kuasa. Oh, sorry. Okey ya. 24. Okey, kita buat punca kuasa 24 ni. Okey, ni. Kita masukkan 1.220
390952. Okey, dapat macam tu lah. Dapat 1.0 salin je, tak apa, tak salah. Sambung tu. Okey, bila tersambung yang tu, sambung lagi ni. Okey, bila kita buat punca kuasa gini, okey, yang di sini akan tinggal, yang ni. 1.00833. Tak apa, tak salah saja. Sebenarnya yang ni dah habis. Dah tak ada lagi dah. Bentuk ni. Selesai. Tinggal ini saja. Okey, sebab kita dah punca kuasa. Lepas tu, hilangkan 3 ni. Pindahkan 1 ni. Pindah 1 tolak. Jadi, X per 3 ni akan sama dengan yang ini tolak 1. Tolak 1. Tinggal 0 point. Tinggal 0.008333. Last kali X sama dengan berapa? Darab ke tepi. Darab dengan 3. Dapat jawapan. Okay. 0.00833 ni darab dengan 3. Okey, dapat jawapan dia 0.0249999 tu lebih kurang kepada X sama dengan 0.025 ataupun 2.5%. Itu jawapan dia last kali. Okey, dia panjang sikit lah kerjanya, panjang sikit. Sebab ni satu step panjang ni tu jadi panjang tu. Okey, dia kena step slow lah yang ni. Okey, tu soalan nombor 13. Okey, nanti awak fahamkan balik ya. Misalnya step tu. Okey, kemudian nombor berikutnya 14. Okey, kali ni dia kata Aimi ni dia ada RM40,000. Dia ada duit macam ni. Dan dia nak simpan duit. Ada 2 bank. Satu bank PQ. Okey, satu lagi bank adalah XY. Okey, adalah maklumat dia. Maklumat kata kalau bank PQ simpan 5 tahun, faedah dia faedah mudah. Kalau simpan kurang 10,000, 4%. Lebih 10,000, 5%. Kalau guna bank Y pula, faedah semua sama je. Tapi dia kata 4% setiap 2 bulan. Okey, kalau dia kata, ni soalan minta kalaulah dia simpan dalam, dia pilih ada 2, okey. Kalau simpan ada 2, berapa faedah dia? Kita tengok kiraan dia. Kalau kita pilih bank PQ, selepas 5 tahun, berapa duit akan dapat? Kita check lah. Kita check tengok sini. Selepas 5 tahun sini, sebanyak tahun kita tengok. Kalau yang ini, selepas 5 tahun, berapa duit dia ada? Yang ini dia kata faedah mudah. Jadi guna formula faedah mudah. Faedah mudah, formulanya ialah, okey, selepas 5 tahun, berapa duit dia ada? Okey, so untuk yang ni, dia simpan sebanyak RM40,000. Okey, ni kita guna formula. Okey, jumlah simpanan selepas 5 tahun. Okey, duit yang dia simpan adalah sebanyak RM40,000. Okey. Dulu maklumat Okey, saya tak tahu sebab dia lari kotak dia. Okey, kemudian ditambah dengan faedah yang dapat ialah jumlah duit yang dia simpan RM40,000 didarabkan dengan kadar faedah. Oleh sebab lebih 10,000, dia guna 5% lah. 5%. Berapa lama? 5 tahun. Darab dengan 5 tahun. Inilah jumlah faedah dia. Jadi berapa total semua dia dapat? Okey, kita tengok satu. Okey, mana pergi hilang nombor dia? Sekejap lah. Okey, nombor dia hilang habis. Sekejap sebab dia baru. Okey, kat sini. Kita masuk dia. Okey. Untuk kita buat satu nombor dia hilang. Okey, untuk bank PQ. Okey, bank PQ. Selepas 5 tahun dia ada berapa duit? Okey, dia ada macam ni. Okey, dia simpan sebanyak RM40,000 tambah dengan faedah yang dia perolehi adalah sebanyak RM40,000 duit dia simpan darab dengan sebanyak 5% setahun dan juga selama 5 tahun. Ini kalau bank PQ dia buat ni. Okey, so jumlah dia dapat berapa? Okey, sama dengan kalau bank PQ sama dengan
Okay, kalkulator saja. Follow ikut step saja. Okay, 40,000 tambah dengan buat kurungan 40,000 kali dengan 5% dan kali dengan 5 tahun. Dia akan ada duit sebanyak RM50,000 selepas 50 tahun. Okay, kalau pilih bank XY pula, okay, berapa dia akan ada? Sebab dia kata guna faedah compound. Okay, faedah compound, formulanya ialah duit yang dia simpan 40,000 darab dengan 1 tambah. 1 tambah. Berapa faedah dia? Faedah dia adalah 4%. Jadi 0.04. Okey, berapa kali dia compound? Setiap 2 bulan. Maksudnya setahun dia compound sebanyak 6 kali. Okey, kemudian kuasa dengan 6 kali compound didarabkan dengan tempoh selama 5 tahun. Jadi guna formula ini selepas 5 tahun dia ada duit sebanyak RM. Bukan kereta, tekan saja. Okey, RM40,000 dikurungkan 1 tambah. Okey, 0.04 per dengan 6 kali tutup dengan kuasa 6 kali dengan 5. Jadi dia akan duit sebanyak RM48823. 48823 point. Point 69. Okay, itu duit dia ada. Okay, alright. Ini jawapan untuk soalan A ni lah. Okay, kalau pilih bank X, pilih bank Y. Okay, B pula kata apa? B pula kata, jika Amin berkeputusan untuk pilih satu bank, untuk dia pilih betul, bank mana jadi pilihan dia? Okay. Tengok pada pengiraan ni, dah tentu dia akan pilih bank yang ini. Sebab apa? Sebab yang ini memberikan pulangan yang lebih tinggi. Okay, alright. Okay, bank yang dipilih adalah bank PQ kerana memberikan pulangan faedah yang lebih tinggi. Sebab apa kata gitu? Kalau bank PQ, kalau bank PQ, tunjuk sikit, bank PQ, jumlah faedah dia ialah RM50,000 tadi tu, ditolak yang dia simpan awal tu, dia akan dapat sebanyak RM10,000. Ini faedah saja ni. Okay, tapi kalau bank Y, bank XY pula, kalau bank XY pula, dia kata, okay, duit dia tadi hujungnya ada banyak ni. Okay, bila tolakkan dengan 40,000, dia tolak dengan 40,000, okay, dia hanya dapat faedah sebanyak RM okay, RM8,820 dan 69 sen. So lebih rendah lah. That's why dia pilih bank PQ. Okay, ini cara untuk menyelesaikan soalan ini. Okay, kena tunjuk pengiraan sebab dia kata tunjukkan pengiraan anda. Okay, tak tunjuk hilang makan nanti. Alright. Okay, cukup itu. Okay, last kali ikut. Okay, last kali ikut ni. 16, okay, alright. Okay, yang ni pula sikit lagi. Okay, yang ni sama lah. Yang ni sama je. Formula sama. Okay, mula-mula kita cari dulu kalau dia simpan kalau guna faedah mudah, okay, berapa duit akan dapat. Sebab macam ni ya. Biasa terima macam ni senang. Okay, kalau faedah mudah dengan faedah compound. Faedah compound. Okay, kalau faedah mudah, sekejap ni. Okay, dia akan simpan sebanyak RM8,000. Masukkan je nilai tu. Okay, sekejap. Tak cantik. Okay, RM8,000. Cantik tak ni? Okay, campur dengan RM8,000 dalam faedah dia. Okay, darab dengan faedah dia bagi tahu ialah sebanyak 75% tahun. 75% tahun. Kemudian darab dengan berapa lama dia simpan? Selama 3 tahun. Okey, gini. Kenapa dia lari ya? Tak cantik ya? Sekejap lah, tak cantik. Sebuang. Okey, alright. Okay. Kalau dia pilih faedah setahun, sebab macam ni. Cantik ya.
Tak comel. Okey, kalau guna faedah mudah, okey, jumlah duit dia akan dapat tadi ialah beginilah. Okey, jadi kita masuk maklumat. Okey, dia akan simpan sebanyak RM8,000 campur dengan faedah dia adalah 8,000 kali dengan 7.5% setahun. Okey, darab dengan selama 3 tahun. Ini kalau pilih guna faedah mudah. Okey, hasilnya adalah sebanyak RM kata itu. RM8,000. Okey, ni saya faedah ya kan? Faedah tak payah, ni tak payah. Okey, RM8,000 didarabkan dengan 7.5%, kemudian darab dengan 3 tahun. Jadi dia akan dapat faedah berjumlah RM1,800 kalau guna pengiraan faedah mudah. Kalau guna faedah compound, okey, jumlah faedah yang akan dapat berapa dia dapat? Macam inilah cara kiraan dia. Okey, dia simpan sebanyak RM8,000. Okey. Jadi guna formula faedah compound, dia simpan sebanyak RM8,000 kurungan 1 tambah, faedahnya adalah 7.5, jadi 0.075 per dengan di compound setiap dia kata suku tahun. Macam 4 kali lah. 4 kali kuasanya 4 kali dengan 3 tahun. Kemudian tolak dengan dia simpan RM8,000. Sebab apa kena tolak dengan RM8,000? Kerana nak cari jumlah faedah saja. Yang kita cari formula ni adalah jumlah simpanan dia. Jadi kita buat macam ni, akhirnya dapat berapa? Kita gunakan kereta. Jadi RM8,000 kurungan 1 tambah dengan 0.075 per dengan 4 tutup kurungan kuasanya 4 kali 3 12. Kita tolak dengan RM8,000 duit prinsipal dia. Jadi faedah yang dapat adalah sebanyak RM1997.73. RM1997.73. Itu kita buat. Jadi perbezaan compound, perbezaan dia ialah kalau compound 1997.73 tolak dengan kalau faedah mudah 1,800. Tolak 1,800, dapatlah beza dia. Iaitu sebanyak RM sikit ya. Tolak dengan RM 1,800. Jadi dia akan dapat sebanyak 197.73 sen. Lebih sikit. Lagi banyak kali di compound, lagi tinggi hasil dia dapat lah. Dan last kali yang ni lah. Last kali yang ni. Yang ni dia gunakan konsep Islam. Walaupun guna konsep Islam, cara samalah. Yang ni ya. Yang dia simpan, keluarkan maklumat. Yang dia simpan ialah RM RM5,000. Kemudian dia dapat di hujung tu pulangan dia dapat ialah sebanyak RM5125. Di mana dia beritahu yang 125 tu merupakan hibah ataupun hadiah dalam Islam panggil ya, hadiah. Dalam konvensional yang biasanya sebut faedah, tapi Islam kan tak boleh berikan faedah, dia tukar nama kepada hibah. Hibah adalah RM125. So berapa persen hibah tu? Formula tetap sama. Formula tetap sama iaitu untuk cari berapa hibahnya, konsep dia tetap sama iaitu jumlah hibah kadar hibah last kali ni kadar hibah adalah jumlah hibah yang diberikan 125 per dengan jumlah dia simpan darab dengan 100. Dapat jawapan dia. Kenapa dia macam ni? Buruklah. Sekejap kenapa dia macam tu? Buruklah. Sekejap ya. Comel tak comel? Macam tu lah. Sekejap ya, tak comel gitu. Macam tu. Sekejap ya. Jadi kadar hibah dia ialah begini. Kadar hibah dia, saya tukar balik ni. Peratus hibah ialah, inilah,
Okey, jumlah yang dia terima sebagai hibah tu, hadiah tu, okey, iaitu 125 per dengan yang dia simpan 5,000 dan darab dengan 100. Okey, pengiraan sama, cuma nama tukar kepada hibah bukan faedah. Okey, alright. Okey, so dapat ini. Berapakah peratus hibah dia? Just gunakan kereta, dapat jawapan 125 per dengan 5,000, okey, darab dengan 100. Jadi kadar hibah dia adalah sebanyak RM, okey, 2.5%. Itu saja, selesai. Okey, alright. So inilah kaedah simpanan Islamik. Walaupun namanya Islamik, cara pengiraannya adalah sama sahaja macam kiraan biasa kita ni. Cuma bezanya adalah yang ini disebut sebagai faedah. Yang ini disebut sebagai hibah. Itu saja. Okay, alright. Okay, so mudah-mudahan semua. Kita berhenti kat sini untuk hari ini dulu. Untuk minggu depan kita akan buat tajuk yang berikutnya. Kredit dan juga hutang. Okay, so kita berhenti dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu.